أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan dan ruangan pada petang ini untuk sama-sama kita mempelajari sebuah kitab yang terkenal, iaitu sebuah kitab yang bertajuk Kashifatus Saja. Sebuah kitab yang mensyarahkan matan Safinatun Najah karangan Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Syafi'i rahmatullahi alaih. Baiklah, kita terus kepada kita punya perbincangan walaupun sebenarnya kita perlu mukadimah kitab ini. Walau bagaimanapun tak apa, kita teruskan kepada kita punya perbincangan untuk kita menjimatkan masa kita insya-Allah taala. Okey, baik ya. Sebentar. Okey, kita bermula pada surat yang ke-189 iaitu pada faslun fi bayani ma la malamata minasy-syara' ala ta'khiris salah an waqtiha bisababihi. Apakah maksudnya itu? Maksudnya ialah pada fasal. Ini merupakan muqaddimah kepada babus salah. Sebab saya punya section ni, section saya adalah section babus salah. Kita punya kisim lah qismus salah. Jadi faslun fi bayani ma la malamah. Maknanya fasal pada menerangkan tidak ada sebarang cercaan ataupun celaan daripada syarak kepada mereka yang melewatkan solat daripada waktunya bisababihi dengan beberapa sebab. Okey, kalau dia lewatkan, kalau dia terlewat, kita dalam sembahyang ni ada waktu. Ada awal waktu, tengah waktu, waktu fadilah, waktu afdal, waktu jawaz. Kalau kita lewatkan itu okey, dia berada dalam tempoh dia. Kerana solat merupakan ibadah yang wajib muwassa'. Wajib yang boleh dikerjakan dalam tempoh yang agak panjang. Sekarang ni bagaimana pula ta'khirus solah an waqtiha? Kita melewatkan solat daripada waktunya itu. Keluar waktu. Di situ akan dibincangkanlah dalam hal ini. Baiklah. Kata sahibul matan, a'dzarus solati isnani. A'dzarus solati isnani, iaitu keuzuran dalam kita mengerjakan solat itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Naum. Pertama apa dia? Apakah dia yang pertama? Sebentar. Pertama itu ialah dipanggil sebagai an-naum. Apakah an-naum? Apa naum tu? Tidur. Tapi di sini tak disyarahkan lah. So kita pergi kepada syarah di bawah. So alang-alang kita baca, kita bagi syarah. Soal pergi syarah kepada bawah sekali, iaitu pada muka 89 ni, kita pergi bawah sikit. Al-awwalu, dia kata an-naum. Tidur tu macam mana? Idza lam yata'adda bih, ay lam yatajawazil hadda bihi. Kalau tak melampau daripada hadnya. Bagaimana tu? Falau tayaqqadha min naumihi wa qad baqiya min waqtil fariidati ma la yas'u illa al-wudu' aw ba'dahu fala yajibu qada'uha fawra. Macam ni. Kita tidur. Bila kita sedar daripada tidur itu, tengok waktu tu baqiya min waqtil fariidah, yang tinggal daripada waktu yang kita boleh sembahyang itu ataupun yang tinggal untuk waktu kita mengerjakan itu tak sempat pun untuk wuduk dan juga untuk beberapa wuduk ataupun rukun. Kita wuduk pun tak sempat. Contohnya masuk waktu asar pukul 4.20 sebagai contoh. 4.20 masuk asar. Nampakkan gambaran, kita tafsir masalah. 4.20 masuk asar. Kita tertidur, mungkin masa awal zuhur tu tertidur. Ataupun tertidur lepas zuhur. Tak sembahyang lagi. Masuk zuhur pukul 1. Kita pun buat kerja, tertidur. Sedar-sedar kita bangun dalam keadaan waktu zuhur itu berbaki, tak sempat pun kita nak wuduk. Kalau asar masuk 4.20,
kita bangun pukul 4.15. Berbaki 5 minit. Tak sempat wuduk pun. Macam mana tu? Normally kita akan mengelabah lah. Alamak, silap lah. Kita pun akan berlari. Kita pun akan cepat ambil wuduk dan semayang. Itu bagus. Itu makna kita berusaha mengerjakan. Tetapi apa kata Syekh ni? Dia kata fala yajibu qada'uha fawra. Qada' memang wajib, cuma tak wajib dengan fawra. Apa fawra? Serta merta. Kerana kita bukan meninggalkan sembahyang itu dengan sengaja, satu perkara. Okey. Memang tak sempat dah. Kalau contoh kita bangun pukul 4.15, masuk asar pukul 4.20. Memang kalau kita menggunakan kelajuan yang paling pantas pun tak sempat kita nak wuduk dan juga mengerjakan sembahyang zuhur dalam waktu dia. Mesti terkeluar punya. So apa kata Syekh ni? Qada' memang wajib lah. Memang wajib, tak ada pilihan dah. Cuma tidak wajib dengan segera. Sebab apa? Ini bukan dengan sengaja. Itu point dia. Sebaliknya pula, walau baqiya minal waqti ma yas'ul wudu'a wa duna raqa'atin walahu salatun fa'itatun qaddamatil kalfa'itata 'alal hadirah. Tapi kalau kita bangun, awal sedikit kita bangun, di mana sempat untuk wuduk, tapi tak sempat siapkan satu rakaat. Okay, kita nampak. Tadi tu, yang pertama tu punya kes, wuduk pun tak sempat. Apa dia punya jawapan dia? Okay, qada' memang wajib tapi tak payah duk gelabah. Tak perlu nak fauran ataupun serta-merta. Yang kes kedua ataupun yang surah yang kedua ialah, dia bangun-bangun tersebut, dia tengok-tengok jam, macam ada lagi 8 minit. Rasanya sempat wuduk dan sempat semayang, tapi tak tahulah semayang tu adakah sempat dihabiskan semua rakaat ataupun 4 rakaat. Apakah dia punya status? Walahu salatun fa'itatun qaddamatil kalfa'itata al hadirah. Dia kena buat dan dia kena utamakan semayang qada' tersebut daripada semayang yang hadirah. Contohnya lepas tu masuk asar, semayang dulu zuhur tadi tu. Sebab apa? Kamu sempat sebenarnya untuk wuduk dan juga untuk mengerjakan sebahagian solat. Okay. Itu dia punya kaedah lah. Okay, baik. Jadi kita boleh faham lah. Kalau saya sempat untuk solat walaupun seketika, mana saya kena habiskan juga. Kena perlu diutamakan berbanding solat yang akan menyusul kemudian, asar. Lianna sahibal waqti sarat fa'itatan ayda. Sebab itu juga dikira sebagai benda yang telah pun luput. Akhdan mimma qalu annahu law nawal ada hina idin wa qasada al ada haqiqi lam tan'aqid salatahu. Okeylah. Dalam keadaan tersebut, sebentar ya. Okey. Okey. Baik, minta maaf. Okey. Dalam keadaan tersebut, kalau dia berniatkan ada, contohnya dalam keadaan dia dah ambil wuduk dan dia yakin memang takkan sempat pun kita ni nak sembahyang habis. Contohnya dia pergi wuduk, dia bangun 4.12. Masuk asar 4.20. Dia pergi wuduk 5 minit. Tinggal lagi 2 ataupun 3 minit. Kalau dia niatkan ada pun takkan sempat pun untuk habis. Tinggal 2 minit nak sembahyang zuhur. Sempat ke? Kata Syekh ni, dia kata kalau dia niat ada dalam keadaan ada hakiki, sedangkan dia pasti akan keluar. Bawah dah pukul 4.18 dah. Dah pukul 4.18. Di mana akan habis mayang zuhur ataupun asar akan masuk pukul 4.20. Jadi 4.18 tu bila dia tak takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia niat usalli fardhaz zuhri adaan. Dia kata kalimah ada dalam keadaan dia niat ada itu adalah ada yang hakiki, pasti sempat punya, sedangkan waktu tak mengizinkan. Dia niat ada, tapi dia dah boleh agak, mana sempat. Dah bunyi baca Quran kat surau tu, contoh. Memang akan azan ni sebentar lagi. Tak sempat lah weh, lagi 2 minit lagi. Lagi 2 minit akan masuk asar. Takkan sempat. Tapi dia niat adaan. Dalam keadaan dia yakin sempat. Wa qasadul hakiki ada. Maksudnya ialah tunai yang hakiki. Maknanya mesti habis dalam tempoh waktu dia. Sedangkan tak sempat dah. Apa hukum dia? Lam tan'aqid solatuhu. Semayangnya tidak wajib. Tak jadi. Tak sah. Tetapi kalau dia ada dalam keadaan pasti tak sempat kot.
Jadi bukan ada hakiki. Khalas, itu benda yang okey. Kita dah biasa dah. Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Itu kita punya bacaan. Sekarang ni, Mamat ni ataupun insan ni memang tak sempat dah. Kalau dia niat ada pun tak akan sempat, niat qada pun tak akan sempat. Tak boleh sebab apa? Ada tu kena pada waktu dia. Okay, apakah isu dia? Tidak akan sah semayang dia. Sebab apa? Kamu cuba berniat ada hakiki, tunai yang hakiki sedangkan kamu yakin, kamu nampak dia akan keluar daripada tempoh dia. Okey. Walau syakka ba'da khurujihi hal fa'alaha aw la lazimahu qada'uha. Tapi yang ni macam ni. Ha. Bagus Syah ni tengok. Kalau kita baca kitab-kitab sedemikian, dia akan bahaskan dengan begitu lumat. Kalau kita baca matan je mungkin simple ataupun mudah untuk kita faham. Tapi bila kita baca syarah ataupun syuruh, kathirah, kita nampak banyak benda-benda isu yang boleh diperbangkit ataupun dibincangkan. Okey, apa cerita dia ni? Walau syakka, kalau dia syak, kita faham syak ni apa? 50-50. Okay, syak tu adalah 50-50. Kalau dia syak, ba'da khurujihi hal fa'alaha, lepas habis waktu. Zuhur lah sebagai contoh. Okay, sebagai contoh tu zuhur. Hal fa'alaha, adakah saya dah buat semayang tu ataupun la au la lazimahul qada'uha. Kalau dia niat dia syak, tadi aku dah semayang ke belum ah? Ha. Waktu dah keluar. Okay, dah habis semayang pun waktu. Dah masuk waktu asar ataupun waktu maghrib dah. Tapi ketika itulah dia terniat, aku ni dah buat belum ah? Dia syak. Kalau setakat benda tu waham datang kejap-kejap hilang tak apa. Ni dia syak sungguh. Betul lah mengganggu sangat saya punya jiwa ni. Saya tak pastilah adakah dah saya semayang ataupun belum. Itu masalah mungkin orang nyanyuk. Okay? Tapi tak apalah, kita tengoklah apa dia punya kata. Dia syak, dia dah buat ke tak buat? Apa dia jawapannya? Lazimahul أو لا لازمه قضاؤها لأن الأصل عدم فعلها. Kena wajib qada kerana yang asal mengatakan kamu belum buat apa-apa pun. Jangan cek pasal lah. Jangan cek pasal untuk lupa-lupa. Saya tak pasti ya. Tadi saya wuduk ke, saya semayang ke, saya mandi. Okey, itu isu yang dia hadapi. So kata Syekh ni, kalau syak adakah dah buat ataupun tak buat, kena qada. Sebab apa? Al-asla adamu wujudiha. Asal kaedah mengatakan tidak. Kamu wajib diqadhakan. Okay, wajib diqadhakan. Li'anna al-asla adamu fi'liha, kerana asal mengatakan kamu belum buat lagi. Okey, itu yang dilihat dalam fiqh. Dilihat asal tanpa melihat kepada hakikat yang sebenar. Kama law syakka fi niyyati walau ba'da khurujihi min as-salah. Sama juga kalau dia syak pada niat dia walaupun dia dah habis pada solat. Contoh dah habis sembahyang. Ini biasa berlaku. Tapi mungkin bukan pada kita lah. Biasa berlaku, dia buat semayang, dia solat. Tapi dia syak pada solat tersebut. Dia syak. Dah habis semayang, dia syak. Okay. Adakah dia semayang ataupun tidak? Adakah dia semayang ataupun tidak? Ataupun dia niat ataupun tidak? Dah habis semayang dah. Dah buat semayang zuhur. Pukul 1:30. Lepas habis zuhur baru dia teringat atau baru dia terfikir, tadi ni aku wuduk ke tak wuduk ni? Wuduk tu satu hal lah. Tadi aku niat ke tak niat ni? Kita gambarkan masalah dulu. Dia semayang zuhur. Habis semayang zuhur, tadi aku baca tak usolli ya. Tadi aku niat tak betul-betul lah. Dia syak pada niat. Semayang dah habis dah. Semayang dah buat dah. Tapi dia syak pada niat. Apa hukum dia? Hukum dia apa? Hukum dia ialah samalah kama law syakka, sama je kes dia. Tetap dia li'annal asla adamu fi'liha, asal mengatakan dia belum buat lagi. Bikhilaf, berbeza law syakka ba'da khurujihi hal salatu alaihi am la bi an balagha aw afaqa awal an-nahar wa syakka. Okey. Tapi berbeza dengan kes kita tulis ni ataupun kita kena ingat, kita baca kitab ni kita kena dhabit betul-betul lah. Sebab ini kitab ni banyak berharga. Berbeza dengan mereka yang dia syak selepas habis semayang, okey. Tapi cuma dia syak, adakah yang tadi aku semayang tu aku wajib buat lah? Pula dah buat cantik dah. Dia duduk fikir lagi, tadi tu aku duduk semayang tu wajib ke mengada tu? Tadi tu aku buat semayang tu wajib ke ataupun tak wajib tu? Okey, itu soalan yang timbul lah. Yang timbul.
Okay. So apa dia punya, kenapa boleh berlaku macam tu? Bi'an balagha au afaqa awwalan nahar. Seperti contoh dia ni baligh daripada kanak-kanak ataupun dia sedar daripada kegilaan dia. Okay. Bila sedar tu? Bila dia sedar tu? Pada awal hari. Okay. Dia sekarang dia bukan syak niat. Dia bukan syak dah buat tak buat. Dia syak aku ni kena semayang ke semayang ni. Kenapa pula? Aku baru balik tadi pun takkan nak kena semayang kot. Ataupun dia baru sedar daripada tidur. Takkan kena semayang kot. Okay. Faham Okay. Wasyakka. Terus baca lagi. Wasyakka. Hal hasala zalika qabla tulu'i syams fayajibu alaihi subuh au ba'dahu falayajib. Adakah dia wajib mengerjakan itu dia berlaku selepas terbit matahari? Maka kalau demikian dia kena sembahyang subuh, ataupun selepasnya tak wajib sembahyang subuh. Macam mana? Pagi-pagi dia bangun, dia telah pun dewasa, telah pun balik ataupun dia panggil ihtilam. Ihtilam. So dia fikirlah, tadi ni saya dah malam tadi saya budak-budak lagi. Pagi ni saya bangun tidur, saya telah pun mendapat ihtilam. Budak lelaki keluar mani lah, tuan. Okay, budak lelaki keluar mani kan? Keluar mani. Sekarang ni, benda tu berlaku sebelum matahari terbit ke ataupun semana. Kalau ihtilam tu berlaku sebelum subuh, maka dia wajib sembahyang subuh. Tapi saya syak lah, saya ni ihtilam ni lepas subuh ke ataupun sebelum subuh. Okay, banyak syak-syak yang berlaku dalam diri dia. Okay. Fa innahu, jawapan dia, la yalzamuhu syai'. Dalam kes macam tu, tak ada yang wajib. Sebab kamu syak, adakah dia wajib kepada kamu? Yang asalnya tidak wajib. Ada wujubiha. Okay, tu dia. Okay. ويقضي الشخص ما فاته من مؤقت وجوبا في الفرض وندبا في النفل متى تذكره وقدر على فعله تعجيلا لبراءة الذمة. Seorang lelaki itu wajib mengqadhakan apa perkara solat yang berwaktu yang wajib. Sembahyang 5 kita ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita kena qadha kesemuanya yang telah pun kita tinggalkan. Dan kita boleh qadha juga, okay, tapi yang wajib lah. Kita juga boleh qadha yang sunat. Saya banyak tak pergi sembahyang tarawih dah, kita boleh qadha. Saya banyak tak buat sembahyang rawatib dah, kita boleh qadha, dan seterusnya. Dan seterusnya. Okey, baik. Bila nak qadha? Apabila dia teringat. Wa qadira ala fi'lih, dan juga dia boleh mengerjakannya ta'jilan, untuk mempercepatkan dia dibebaskan. Okey, daripada neraka lah. Daripada maaf. Libera'ati zimmah, daripada tanggungan dia yang dia kena buat tersebut. Saya ada qadha ni, tapi tak tahu bila saya nak buat ni. Qadha apa? Sembahyang wajib. Kena buat. Kamu kena berusaha untuk melepaskan diri kamu daripada bara'ati zimmah, daripada tanggungan ataupun tanggungan, supaya kamu bebas daripadanya. Itu point dia. Jadi, sembahyang sunat pun yang berwaktu juga sunat diqadha. Sembahyang wajib yang berwaktu wajib diqadha. Senanglah kaedah dia. Okey, baiklah. Kita kelas pertama ni pun dah tiba-tiba dah terus heavy. Tak ada heavy sangat pun, tapi heavy berkaitan niat. Nampak macam teknikal ingat kan? Okay, tapi tak apalah, itulah kaedah kita membaca kitab yang turasi. Okey. Fa in lam yatadhakkarhu aw tadhakkarahu wa lam yaqdir ala fi'lihi lam yaqdi. Yaqdihi mata tadhakkarahu walau fi waqtil qarahati. Kalau dia tak ingat, saya tak ingatlah. Rasa-rasa saya tak ada qadha, saya ni orang yang baik, daripada kecil saya sembahyang, contoh. Ataupun dia ingat, tapi yang yaqdir ala fi'lih, dia tak boleh buat benda tu. Dan benda tu dia panggil lam yaqdi, maka takkan diqadha lah. Ataupun yaqdihi, dia qadha. Okay, mata apabila dia ingat, walaupun dia pada waktu yang makruh untuk sembahyang. Naam, kata syarih, dia kata apa? In tadhakkarahu waqtal khutbati imtana alaih. Time lain dia tak ingat, dia ada qadha. Time sembahyang khutbah baru dia ingat, la ilaha illallah. Pergi sembahyang baru dia ingat, dia ada qadha. Pergi sembahyang baru dia ingat, dia ada qadha. Sedangkan biasa tak ada ingat langsung. Pergi sembahyang baru ingat ada qadha. Ya. Apa dia kena buat tu? Apakah yang dia perlu buatkan? Okey, memang dia kena qadha lah. Walaupun dia ingat pada waktu karahah, lepas asar, lepas subuh. Sebab apa? Sembahyang wajib dia qadha fauran. Okey.
Na'am, in tadhakkarahu waqtal khutbati imtana alaih. Tapi kalau dia dah pergi sembahyang Jumaat, dia dah duduk dalam tu, dah sembahyang ba'diyah, tiba-tiba dia ingat, aku ni kena sembahyang Jumaat. Aku ni ada qada dahulu. Adakah dia boleh buat terus? Tak boleh, tak perlu. Okey, tak perlu. Imtana alaih. Jangan kasih kamu. Biar orang habis khutbah dahulu. Okey. Fa yuakhiruhu lima ba'da solah, dan dia kena gugur, dia kena lewatkan sampai habis sembahyang Jumaat baru dia kan sembahyang Jumaat balik ataupun sembahyang Jumaat balik. Wa in kanat jumu'atu tuqda dhuhran la jum'ata. Kalaulah Jumaat tersebut digantikan dengan Zuhur, maka tidak akan ada Jumaat. Contoh, dia ingat dulu ada 4-5 kali tak pergi sembahyang Jumaat. Bukan time PKP ni. Bukan time, ini bukan isu PKP ni. Isu normal. Dia baru teringat, selama ini saya ada tak sembahyang. Saya ada tak qada dan tu pun tak buat sembahyang langsung lah. Okey. Tapi sembahyang Jumaat, ada 5 kali Jumaat saya tak pergi sembahyang. Adakah dia kena qada Jumaat? Tak. Dia kena qada Zuhur sahaja. Okey. Baiklah. Kita terus lagi Terus lagi. Wal mubadaratu ila qada'in nafli sunnatun. Sekejap sebentar. Okey. Baiklah. Tukar kedudukan lah. Saya mohon maaf tukar kedudukan jap. Maaf. Ada tukar kedudukan yang lebih menyelesakan. Okey. Baik So dia kata apa? Wal mubadaratu ila qada'in nafli sunnatun. Menggantikan qada' yang sunat adalah sunat. Kita ada benda sunat kita tinggalkan. Duha kita tinggalkan. Apa kita tinggalkan? Adakah kita perlu bersegera? Tidak. Ia adalah benda yang sunat sahaja. Dia pun sebenarnya sunat. Tapi perlu ke awak nak mubadarah, nak bersegera untuk digantikan? Juga adalah sunat. Okey. Seterusnya. Wa kadza ila al-fardhi in fata bi'udhrin juga. Kita meninggalkan solat yang fardu tapi kita tinggal dengan uzur, tertidur, sakit, tak sedar. Itu semua itulah. Tapi selalu isu juga. Kita hari tak sembahyang subuh, itu sembahyang itu benda yang kena tengok balik bila awak tidur dan sebagainya. Itu akan ada bahas kemudian. Cuma nak katakan kalau sembahyang fardu itu ditinggalkan dengan tidak sengaja, bi'uzrin contohnya. Tertidur tu antara uzur yang boleh kita fahami dengan mudah. So, adakah dia wajib untuk mubadarah qada dengan segera? Kalau orang yang beriman, biasa semayang, dia kata tak sedar hati, weh, kena qada juga ni. Okey, dipersilakan. Tapi undang-undang dia, fardu kalau fata bi'uzrin, kalau kita tertinggal dengan uzur, hukum dia apa? Hukum dia juga adalah sunat untuk kita bersegera. Eloklah bersegera. Wa illa, tapi wajibat akan wajib mubadarah. Dia punya dhamir tu pergi pada mubadarah. Wajib bersegera kalau in khafa fawta hadirah. Kalau dia takut akan guguran semayang yang ketika itu sedang berlaku. Macam mana ni ya? Okey. Wa kadza ila al-fardhi in fata bi'udhrin wa illa wajabat. Kita terpotong situ. Tapi illa tu kalau kita tinggalkan tanpa uzur, wajabat al-mubadarah. Apa dia? Wajib kita qada serta-merta. Kesimpulannya, kalau awak tinggalkan sembahyang fardu dengan sengaja tanpa uzur, wajib dan tu kena qada bila kita ingat. Tapi kalau awak tinggalkan sembahyang fardu memang ada uzur, tertidur dan sebagainya, benda tu boleh kita qada bil tarahi tanpa wajib kita mubadarah. Okey, selesai. Illa melainkan kalau takut akan keluputan sembahyang yang ketika itu sedang berlaku. Contoh, gambar masalah contohnya ialah macam ni. Kita tinggalkan solat tanpa uzur. Sibuk sangatlah, assignment banyaknya semenjak kelas ada, bukan hybrid ni, kelas fizikal ini tak danah. Dulu masa tahun lepas PKP sempat lagi, enjoy lagi, tak ada banyak bergerak, tak ada banyak bersukan. Jadi bila tahun ni dah ada sukan, aktiviti, so kita kalut sikit. Bila kita kalut, assignment banyak sangat, tak boleh lah. Saya pergi library, saya pergi pukul 1, 12.30 saya pergi library, pagi tengah hari, keluar pukul 5, kusyuk betul. Kusyuk sungguh buat kerja.
dah lah buat kerja syariat tapi tak semayang kan. Bukan lupa ni saja. Sermon lagi penting ni, tak boleh ni, wal wajibat akthar min al-awqat. Tak semayang tu. Pergi semayang zuhur, pergi library sebelum zuhur, dan dia ingat tu, kena semayang zuhur ni, tak apalah baik pergi lah. Perlahan-lahan, bismillah, perlahan-lahan tu. Sampai sedar-sedar, tampuk uzur, lupa pun tak, dia aware je, kena semayang ni. Sampai pukul 5, baru nak keluar. Macam mana dah lambat, tak apalah, yang penting saya siap saya punya kerja lah. Ni jahat ni. Ni bukan pelajar UM lah, ni pelajar di universiti dekat Papua Nugini kot. Okey, tak apa. Sampai dia lupa semayang sedangkan dia tak ada keuzuran. Sedar, sihat dan sebagainya. Bukan lupa tu pun boleh dimaafkan. Lupa sangat. Ada sometimes kita lupa sangat, kalut. Ada kes orang yang belajar, tulis buku, duduk library, dia lupa. Dia rasa macam siang, dan rasa macam petang lagi. Dah malam dah. Ada macam tu. Itu pun dia panggil uzur lah. Uzur lupa, memang dilupakan langsung. Ini kes dia sedar, pukul 2 dah ni zuhur. Tak apa, let lu. 2:30 dah. Tak apa, let lu. Sampai pukul 5. Allah, 5 alang-alang lah. Alang-alang kita jamak dengan zuhur lah. Okay. Orang macam ni apa cerita dah? Ya, dia wajib qada sebab apa? Dia meninggalkan dengan sengaja. Ingat? Itu yang dia punya cerita. Tinggal dengan sengaja memang kena qada lah. Segera. Cuma, dia pula nakal. Dah lah tinggal semayang. Dah lah keluar library lambat. Dia pergi makan dulu, tak apa, makan penting tu, daruri tu. Nyawa tu. Nyawa pandai pula dia. Berhujah tu. Pergi makan dulu dekat kafe ataupun kat kedai makan. Makan sampai pukul 6.45. Zuhur tak semayang, asak pun tak semayang lagi. Dah nak habis dah masa dah pun. Sampai 6.45, Zuhur, maghrib pukul 7 ni. Maghrib pukul 7. Sekarang ni ada 2 beban dia kena buat. Kamu wajib qada bersegera, iaitu semayang zuhur, dan kamu kena buat asalah ni juga. Macam mana ni? Alamak, dah mula kalut. Dia dah sampai mazhab kalut dia. Okey, mazhab kalut. Okeylah, paling kurang dia ada kesedaran juga kan nak qada. Jadi sekarang ni depan dia 2 pilihan. Kalau saya semayang qada zuhur, mungkin saya tidak sempat asar ketika waktunya itu. Kalau saya semayang asar, sempat waktunya, mungkin zuhur saya pada qada lepas maghrib. Apa dia punya jawapan dia? Illa in khafa fawta hadiratin, melainkan kalau dia takut ketinggalan, keluputan waktu yang sedang berlaku. So, apa pilihan dia? Kamu semayang dulu, asar kamu. Nak habis dah tu, semayang asar dulu. Habis asar, masuk maghrib, bersegeralah kamu semayang zuhur. Semayang zuhur tadi tu, baru semayang maghrib lah. Maghrib dia panjang, tak apa. Sempat lagi. Okay, itulah dia punya cerita dia. Okay. Fayabda'u biha wujuban, wajib dia memulakan semayang yang ketika itu asar tu wajib. Fala yajuzu ay yasrifa zamanan fi ghairi qada'iha. Ini kembali kepada mereka yang meninggalkan semayang tanpa uzur. Ini berlaku pada kita punya masyarakat. Macam mana ni? Dulu nakal, tak nak ngaji seluruh agama lagi. Tiba-tiba membesar tanpa semayang fardu. Rugi nasihatlah kawan-kawan kita, mungkin bukan orang-orang API lah ataupun API lah, mungkin rakan-rakan yang lain, fakulti lain, kata dengan mereka, hampa kena semayang. Hampa nakai, tu cerita hampa. Cerita kamu lah, tapi kena semayang. Sebab manusia ni, Muslim ni normally sampai 40, 50 dia akan mula sedar. Sedar tu dia mula pergi umrah, dia mula pergi haji, mula pergi jemaah, bagus. Tapi dalam otak dia, saya kena qada 20 tahun. Aduh, kalut. Benda macam tu lah yang kita nasihatkan orang-orang muda, tolong solat. Nakai kamu punya negil, kamu punya huha loklak kamu tu mungkin ada. Tengah muda kan, nakal-nakal tu benda yang normal kepada setiap orang muda. Tapi jangan tinggal solat. Sebab nanti dah tua, nak insaf, tapi kita berhutang 20 tahun. Payah. So apa kata sini? Fala yajuzu an yasrifa zamanan, tak boleh pun satu zaman pun, satu masa pun diberikan untuk sembahyang lain. Kena kerjakan qada. Berapa lama awak cuti qada? Berapa lama awak qada? Saya kena qada 10 tahun. Zaman sekolah menengah tak sembahyang langsung. Zaman sekolah menengah sampai universiti langsung tak sembahyang. Ruginya hidup kan. So nak kena qada. Kalau ikut buku ni wajib, okay, dia kena habiskan setiap masa dia untuk sembahyang qada sahaja. Tak boleh pergi tatawuk. Tak boleh langsung buat sembahyang lain.
Saya nak sembahyang duha, tak boleh qada. Nak sembahyang rawatib, tak boleh qada, kata buku ni. Kata Syekh An-Nawawi Al-Jawi. Okey. Melainkan illa fi ma yutarru ilaih, melainkan pada benda yang kena sembahyang. Kena tinggal, kena buatlah. Tidurlah, kerjalah. Okay. Yang lain tak boleh cycling. Tak boleh pergi cycling, tak boleh pergi beli road bike ke MTB ke, tak boleh. Kenapa? Saya kena qada sembahyang. Member ajak main futsal, tak boleh, saya kena qada sembahyang. Member ajak pergi melancong, tak boleh, saya kena qada. Oh, payahnya hidup. Jadi payah kan? Cuma ulama kita ada bagi solusi. Kalau kita nak buat macam tu, memang hidup kita ni akan pincang lah. Semua tak boleh buat, qada. Tengah buat apa tu? Qada. Sekejap lagi buat apa tu? Qada. Wih, dah seminggu qada. Minggu lah. Habiskan masanya penuh dengan mengqadakan sahaja. Jadi ada ulama kita kata macam ni lah. Ini bukan muktamad. Yang muktamad semua dalam buku inilah. Kita nego sedikit. Bagaimana kita kata? Macam ni. Orang ni memang kesalahan dia. Memang satu dosa dia. Dia tak buat semayang. Itu kesalahan dia. Dan dia memang purposely tak semayang. Mana bukan sebab tak sengaja ke tak reti. Memang jahil tu bukan masalah. Jahil tu, udur jahil tu kalau dia Islam dekat Amazon, okey lah. Islam dekat Malaysia, bukan orang yang qaribul ahdi ila Islam, bukan mu'allaf. Dan bukan negara yang bukan Islam. Semua tahu maklum, semua memang malas. Cuma jahil tu menebal sampai jahil tu memalaskan kita. Jawapan dia ialah tu jahil dan malas. So tu bukan udur. Dia kena qada. Ya, kena qada. Itu hutang yang perlu dibayarkan. Cuma in practical tak senang. So normally kita akan tengok itu theoretical kena qada. Ya. Practical boleh ke? Dia ni bos. Ada kerja kena buat. Ada meeting kena attend. Pula tu pengurusi JKKK. Contohlah. Ada pengurusi persatuan macam-macam lah. Persatuan seniman menjanapur lah. Macam-macam kerja. Oh, sibuknya pula. Tapi kena qada semayang 10 tahun, 15 tahun. Macam mana? Kata ulama ada yang suggestkan why not. Kamu semayang macam biasa, buat macam biasa, cuma setiap kali waktu semayang tu tambah qada. Setkan 1 kali waktu qada untuk 5 kali. Boleh ke 5 kali? Banyak tu. 2 kali, 3 kali. Semayang zuhur hari ni 4 rakaat, tambah lagi 4, 16 rakaat. Macam tarawih lah. Baik macam mana? Semayang asar 4 rakaat. Lepas asar tu tambah lagi 4, 3 tahun ataupun 3 kali punya asar. Buatlah berapa lama sampai kamu yakin dah terbayar. Dengan doa dengan harapan, ya Allah panjangkan umur saya untuk saya boleh mengqadakkan. Itu mungkin praktikal lah. Kalau nak kata tuan minta maaf tuan kena berhenti, kena minta cuti tanpa gaji. Kenapa pula? Nak qada semayang 10 tahun. Macam tak praktikal. Kita pula ada tapi itulah yang sebenarnya, itulah hakikat sebenarnya. Apa kamu dah berhutang. Kamu tinggal kampus semayang tanpa uzur. Okey, jadi benda itulah yang perlu diambil kira lah. Tapi Islam tu kan luas, Islam kan sa'ah. Itulah yang boleh kita beri solusi. Macam inilah Tuan Haji. Tuan Haji qada lah pelan-pelan. Tapi istiqamah wajib qada setiap waktu. Semayang subuh, lepas tu semayang 2 subuh. Qada. Rajin sikit tambah 2. Tapi kalau Tuan Haji ada semangat nak qada sangat, pergi umrah lah. Pergi umrah, tinggalkan kerja 2-3 minggu kejap. Qada lah sepuas-puas tu di Masjidil Haram. Sebab apa? Bila biasa orang kita ni bila dia pergi umrah, dia akan ada masa banyak untuk semayang. Tapi jangan didarabkan. Darab hancur lah. Saya dah semayang dah 5 kali. 5 darab kelebihan Masjidil Haram 100,000. Oh, dah cover belaka dah, tak boleh. Kalau macam tu tak aci lah macam tu. Senang lah orang kaya kan. Pergi umrah, qada sekali, cover sampai 5-6 tahun. Tak boleh. Cuma nakkan masa, nakkan tempat tu, pergilah umrah untuk memudahkan kita menyelesaikan hutang-hutang kita. Okey, tu dia. Sedikit nasihat dan sedikit kaedah. Summa'lam annahu idza nama qabla dukhul waqti, ini biasa berlaku pada kita ni. Fafatadhu as-salah fala ithma alaih. Alhamdulillah. Ketahuilah kalau kamu tidur sebelum waktu. Saya tidur time Isyak. Bangun pukul 8. Tidur sebelum Isyak, sebelum subuh. Bangun pukul 8, pukul 9. Apa katanya? Tidur sebelum waktu subuh.
Kan? Tapi bila kita bangun dah pukul 8 time duha contohnya, apa hukum dia? Fala isma alaih, tak ada dosa, alhamdulillah. Tapi kalau hari-hari penyakit apa kita ni? Okey. Kalau hari-hari tu kena tengok balik. Kamu ni ada masalah ni. Okey. Wa in alima annahu yastaghriqul waqta walau jum'atan 'ala sahih wala yalzamuhu al-qada'u fawran. Sekalipun dia tahu dia bila tidur tu aku ni kalau tidur ni mungkin akan terlajak ni. Walaupun sembahyang Jumaat wala yalzamuhu pun kamu tak wajib qada secara bersegera. Sebab apa? Itu bukan tersengaja, kamu tidur. Boleh juga macam tu. Jadi maksudnya sebab Nabi kata apa? Laisa fin naumi tafritun. Dan tidur ni bukanlah satu kesalahan yang disengajakan. Innamat tafrid ala man lam yusalli solah hatta yadkhula waqtul ukhra. Yang salahnya, yang melampau dia mereka yang sengaja tak semayang sampai habis waktu. Walaupun hari-hari ke ni. Kalau tengok pada term ni macam lah. Wa in alima annahu yastaghriqul waqta. Sekalipun dia tahu, kalau saya tidur pukul 3 pagi ni, confirm pukul 10 pagi ni saya bangun ni. Wa in alima. Kalau kata buku ni, sekalipun. Melainkan yang hirsun ataupun yang haris, mungkin dia kata tak nak lah. Saya nak stay juga. Saya nak pasang jam 13 jam. Jam handphone, jam iPad, jam ni, jam loceng untuk pastikan saya bangun. Kita ni ada body clock. Kita ni ada body clock. Dia panggil jam badan kita. Pukul berapa kita tidur, kita akan bangun time tu juga. Itu panggil body clock. Dia akan setting kita punya bangun tidur. Okey. Kalaulah kita ni biasa bangun tidur pukul 2 pagi, bangun pukul 8. 2, 8. Walaupun itu kita punya prasangka kita dan jangkaan kita tetap dia kata tak dikira tafrid, bukan satu kesalahan. Yang salah kalau sengaja tak solat sedangkan dia sedar sampai waktu habis. Jadi tidur ni memang sangat-sangatlah uzur yang Allah berikan kepada kita lah. Memang rasa macam ralat sikit lah. Allah, biasa pergi jemaah masjid, hari ni bangun pukul 8. Terasa tu. Kalau yang biasa jemaah tu dia rasa, aduh, macam bad luck lah, macam tak ada ong lah. Itu bahasa kita, tak ada ong, tak ada berkat lah kita hari ni. Walaupun tak haram, bangun pukul 8 terlewat, memang orang tadi terlalu penat, tertidur pukul 12 malam, bangun pukul 8 pagi ni. Dia tension kat lah, dia tension lah, sedih lah, macam tak ada happy lah hari ni. Tapi itu tak haram. Hukumnya tidak haram. Itu bukan tafrid, itu bukan sengaja ya. Okey, itu dia. Lah kali kita tengok sikit. Kalau kita baca lumat lagu ni lah dia. Kalau kita baca terlalu lumat, macam ni lah dia. Dia punya cabaran dia. Tapi tak apa. Yang penting dapat ilmu. Okey. Tapi, wa amma, sikit lagi. Inna ma ba'da dukhulihi. Kalau kita tidur selepas masuk waktu. Allahu Akbar, masuk subuh. Ngantuk ni weh. Pergilah semayang kan. Itu yang paling senang lah. Tapi ngantuk sangat ni. Aduh, kalau semayang tak khusyuk ni. Itu alasan tu. Kalau semayang memang tak khusyuk. Kena tidur je kot. Sekarang ni dia nak tidur selepas azan dikumandangkan. Apa dia punya status dia? Fa'in alima annahu yastaghriqu al-waqta haruma alaihi naum. Tapi dia kena lapangan ni kaki tidur ni. Kalau saya tidur pukul dah masuk subuh ni, memang confirm saya bangun pukul 10. Dia kenal lagi dia, jangan tipu lah. Dia kenal perangai dia. Pantang tidur akan berlanjutan lah 3-4 jam. Ni dah azan dah pukul 5.48. Dah azan dah. Clear azan. Masuk subuh dah. Cantiknya semayang tu hang tidur. Walaupun makruh, tak apa. Tapi sekarang ni dia nak tidur juga, nak nego juga. Boleh tidur kot, insyaAllah kot, khair lah. Tapi dia tahu dalam otak dia, saya ni kenal lah saya siapa. Kalau aku tidur mesti sampai pukul 10 atau pukul 8. Apa hukum dia kata apa? Kalau dia tahu, kalau dia jangkakan dengan kuat, alim, bukan lagi zon ni, alim, dia tahu, confirm kalau saya tidur mesti sampai pukul 10 punya, haruma alaihi naum, haram tidur. Okey. Ini bila ni? Selepas masuk waktu. Okey. Kalau tidur juga, 2 dosa. Apa dia? Dosa meninggalkan solat. Kerana apa? Dia yakin akan tinggal. Dan dosa tidur dalam keadaan yakin akan meninggalkan solat. Okey? Baiklah. Sambung lagi sikit lagi sebelum kita habis.
Fa in istayqadha, dia pun tidur juga, tak apalah. Allah Maha Pengampun, insya-Allah. Ngantuk gila ni, buat macam mana? Dah azan subuh dah, tidur juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya. Fa in istayqadha ala khilafi zannihi. Tengok rezeki Allah. Dia bangun pukul 5.30, setengah jam dia tidur. Sorry. Masuk subuh pukul 5.48. Normally dia akan tidur sampai pukul 8. Mesti 2 jam setengah, 3 jam baru cantik, baru mendapat kenikmatan yang sebenarnya. Jadi dia dosa lah, tidur dosa. Sebab apa? Dah masuk waktu dan dia yakin akan terlajak. Kalau tidur dapat 2 dosa. Dosa tinggal semayang dan dosa tidur ketika itu. Tetapi rezeki Allah Ta'ala, pukul 5.48 dia tidur, pukul 6.30 dia terbangun. Tak tahu dia mimpi apa. Bangun-bangun, ya Allah, subuh lagi rupanya. Dia bajet dah habis subuh. Alamak, terbangun pula contohlah. So apa dia buat? Semayang lah weh, ada halang ni. Dah hilang kepenatan lah. Pun semayang. Dia wasalla fil waqti. Apa status dia? Lam yahsul ithmu sir tarkis salah. Dia tak akan dapat dosa meninggalkan semayang. Kenapa pula? Saya semayang dalam waktu dia. Alhamdulillah. Okey. Adapun wa ammal ismu alladhi hasala bisababin naum fala yartafi'u illa bil istighfar. Tapi tetap berdosa. Kenapa? Awak sengaja tidur. Sengaja awak tidur padahal awak yakin akan miss. Apa dia kena buat? Kata Syekh, tak apalah, istighfar lah, mudah-mudahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diampunkan. Apa dia kena buat? Dia semayang subuh ketika itu dan lepas tu kata astaghfirullahalazim. Habis cerita. Okey, boleh itulah. Okey, sikit lagi sebelum kita habis. Panjang ni. Wa in ghalaba ala dhannihi al-istiqad qabla khuruj al-waqt fa kharaja wa lam yusalli fala ithma alayh. Tapi berbeza. Kes yang sama juga, dah masuk waktu subuh, okey, tapi dia ngantuk sangat. Tak apalah, saya tidur dulu lah, nanti saya semayang. Dalam keadaan, dalam dia zon, insya-Allah saya yakin saya boleh bangun sebelum waktu subuh habis. Berbeza tadi tu. Tadi tu dia yakin akan tidur dan terlajak. Lah ni orang ini pula, dia tidur selepas masuk waktu subuh. Pukul 5.50 dia tidur. Subuh dah masuk dah. Cuma dia rasa, dia tak yakin, dia zon. Rasa saya ni bukan kaki tidur ni. Saya pun bukan bangsa yang suka tinggal semayang. InsyaAllah saya rasa saya boleh bangun pukul 6.30. Nak setengah jam nak tidur kejap je. Itu dia punya sifat lah. Dia punya zon dia. Apa hukum? Tiba-tiba bila dia bangun, fakharaja, dah masuk habis. Habis subuh dah. Okey. Dan tak semayang pun lah. Mana miss lah semayang tu. Fala ithma alaih, tak berdosa. Kenapa pula? Sebab dah tadi zon dia akan sempat. Cuma berlakulah di luar ataupun khilaf zon. Keluar daripada zon dia, maka apa hukum dia? Hukum dia tak berdosa. Okey. Walaupun dia bangun selepas waktu tu habis. Sebab tadi zon tu. Yang beza dia zon sahaja. Dan juga dia yakin ataupun tidak yakin. Wa in kharaja al-waqtu lakinnahu yukrahu lahu dhalik illa an ghalabatun naum bihaythu la yastati'u daf'ahu. Okey. Oleh itu orang macam ni, okey, kalau yang dah masuk waktu ini dia ngantuk sangat kan, makruh hukum dia. Okey, makruh hukum dia untuk tidurlah. Okey. Tetapi dia kata melainkan orang yang ghalabatun naum, dia tak boleh tahanlah kengantukan dia. Ketika itu dia tak ada kata haruslah, tak tahan macam mana kan. Wa illam yaghlib ala dhannihi al-istiqath athima. Tapi terbaliknya pula, dah masuk waktu tapi saya punya zon saya ni macam rasa saya pun akan kantoi lah. Tadi tu apa? Masuk waktu tapi zon dia kata insya-Allah saya boleh bangun 6.30. Itu dimaafkan tidur, walaupun dah keluar waktu tak berdosa. Sekarang ni pula ni dia nak tidur lepas subuh dah masuk. Okey. Dan dia punya zon pun tak kuat, rasa-rasa kantoi juga ni. Kalau macam tu dia punya perasaan, athima, tetap berdosa kalau dia tidur lepas masuk waktu kerana zon dia tak kuat. Dia boleh bangun sebelum waktu itu habis. Ya. Okey, itulah sedikit perbincangan kita. Nampak macam simple kitab ni, tapi bila kita baca, kita korek, oh subhanallah. Itulah kelebihan kita mengaji turas ini.
dia punya quyud, dia punya tanbih, dia punya masail, dia punya furu' tu banyak-banyak membantu kita untuk memahami fiqh dengan lebih mendalam insya-Allah taala. So kalau sampai hari ini saja. Insya-Allah nanti kita sambung pada hari Khamis nanti insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih ya. Terima kasih insya-Allah kita jumpa lagi.